Dari zaman purba, kasut dan sandal dicipta untuk membolehkan manusia berjalan dengan lebih lama tanpa mencederakan kaki. Dari kulit kayu ke kulit haiwan, untuk berperang hingga ke pukul anak, kasut tidak pernah berhenti evolusi dan inovasi. Termasuklah kasut moden sekarang ini. Antara ciri-ciri yang pembuat kasut inginkan adalah seperti spring, di mana kasut tersebut boleh simpan tenaga kinetik yang diterima kemudian lepaskan semula. Ini secara teori membolehkan anda lari dengan lebih jauh, lebih jimat tenaga dan juga mengelakkan kecederaan dengan menyerap impak yang boleh pergi ke sendi. Kasut-kasut sekarang seperti Adidas Boost menggunakan bahan yang memiliki sifat spring ini, tetapi Nike pada tahun 2000 dengan secara literalnya letak spring dalam kasut diorang. Nombor satu adalah Nike Shox. Diinspirasikan oleh running track springy di Universiti Harvard, Nike klaim teknologi Shox ini boleh serap impak ketika anda berlari serta tambahkan power dalam langkah anda. Ada model yang hanya mempunyai 4 spring di tumit, ada yang sepanjang kasut dan ia boleh tambah ketinggian kasut sebanyak 25mm. Namun, kasut ini gagal untuk menarik perhatian orang umum maupun untuk bersukan. Tetapi pada sama Olimpik tahun 2000, atlet bola keranjang Amerika Syarikat Vince Carter membantu menunjukkan populariti Nike Shox apabila beliau menunjukkan prestasi yang cemerlang memakai kasut tersebut. Tim ini kemudian meneruskan untuk mendapatkan pingat emas. Malang sekali populariti Nike Shox tidak berkekalan kerana pada tahun 2017 Nike hentikan secara official. Namun peminat kasut Shox yang ada segelintir tu, mereka tak bersedih lama kerana pada tahun berikutnya Nike melakukan comeback. Tahun 2019 ada edisi khas untuk commemorate Vince Carter. Kemudian pada tahun 2020 Nike release Shox TL. Okey, nombor 2 adalah Adidas Spring Blade. Adidas juga mengambil konsep spring ini dan letakkan pada kasut mereka. Daripada spring berbentuk silinder, Adidas memilih untuk buat spring berbentuk bilah. Pada tahun 2013, Adidas rilis kasut Spring Blade mereka. Di mana kasut lain seringkali gunakan foam ataupun macam spantu untuk midsole mereka, Adidas menggunakan polimer grade tinggi. Dalam kata mudah, plastik keras yang boleh dilentur dan spring kembali ke bentuk asal. Nike tadi dia target sukan bola keranjang, namun untuk Adidas Spring Blade, dia target kepada runners. Namun kasut ini tidak mendapat reaksi yang positif dari golongan runner kerana kasutnya yang berat, tidak memberikan energy return seperti dipasarkan, kekok dipakai dan mempunyai cengkaman seperti sabun. Meskipun ada kumpulan yang berminat dengan kasut ini, Adidas matikan teknologi ini dan cuba tanam dalam-dalam, sebab kalau anda pergi ke website Adidas dan search Blade, dia akan betulkan kepada Blaze. Tapi deep down Adidas masih sayangkan teknologi Spring Blade ini kerana pada tahun 2013 Adidas mempertahankannya dengan saman Skechers yang mempunyai desain yang hampir sama. Okay, hampir sama, mungkin kalau anda kenyit mata sikit, kalau anda betul-betul fokus mungkin nampak agak hampir sama lah. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab Adidas kalah. Okay, nombor 3 adalah Reebok ZigTech. Kalau anda pergi ke kedai Reebok, anda mungkin boleh nampak anak-anak ZigTech ni, iaitu Zig Kinetica dan Zig Dynamica. Nampak okey je kan? Not bad, cantik. Tapi sebelum itu, daddy mereka adalah ZigTech, dikeluarkan pada tahun 2000. Zaman 70-an, 80-an, 90-an, semua penuh dengan fashion yang menyelah, luar biasa dan tak takut untuk jadi pelik sikit. Tapi menjelang tahun 2000, manusia dah tak nak dah styling luar biasa dan aneh ni. Meskipun Reebok claim kasut ni boleh serap impact, sebarkan tenaga ke seluruh zigzag, melonjak atlet ke depan, bla bla bla, sama je macam semua brand kasut sukan cakap. Malah Reebok siap marketkan kasut ZigTech sebagai minuman tenaga untuk kaki anda. ZigTech, the energy drink for your feet. Namun kasut ini gagal untuk menarik minat dan sales tidak memberangsangkan. Tapi daripada campak teknologi ZigTech ini ke dalam tong sampah, Reebok kembali ke mamal, tepuk kepala sikit dan hasilkan penggantinya iaitu Zig Kinetica dan Zig Dynamica yang anda boleh beli sekarang, seperti saya cakap awal tadi. Tapi sebenarnya ada yang saya tertinggal, iaitu Zig Wild, iaitu ZigTech asal yang telah diet dan matangkan diri. Nombor 4 adalah Converse React Juice. Ini bukan sejenis minuman tetapi teknologi kasut dari Converse. Ia adalah cecair responsif yang terkandung dalam pundi. React Juice ini dikatakan akan serap impak dan sebarkan ke bahagian lain. Mengambil inspirasi dari Nike Air Max yang ada pundi udara, Converse fikir mereka boleh tiru sikit tapi tukar jawapan dengan masukkan cecair. Nampaknya tim marketing Converse tengah mabuk minum air React Juice ini kerana mereka plan untuk iklankan kasut ini dengan ambil antara pemain basketball terkenal ketika itu, Larry Johnson, dan jadikan dia sebagai acik nenek yang boleh hancurkan sesiapa dalam bola keranjang. Walaupun ramai yang suka dengan iklan lucu ini, tetapi jualannya tidak menunjukkan kisah yang sama. React Juice akhirnya dimatikan kerana ada yang katakan dia tiada inovasi. Ironinya, teknologi Nike Air masih ada sehingga sekarang dan Asics pun tiru konsep ini, tetapi daripada juice, Asics buat gel. Alright, kalau anda sukakan video macam ni, tinggalkan like, lain sikit daripada konten biasa yang coach buat, dan subscribe kerana coach akan buat video macam ni lagi di masa hadapan. Alright, semoga kita jumpa lagi. Sekian.